Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hanani Atira binti Suhaimi di Hello Sintok melalui UUM Today. Pada hari ini saya akan mengupaskan satu isu yang terkini dan juga menarik di luar dan juga di dalam kampus UUM Sintok kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya akan mengucapkan selamat datang kepada tetamu kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa pada hari ini di studio kita. Okey. Tetamu jemputan kita khas saya menjemput dari Palapes UUM iaitu Kapten Dr. Muhammad Adib Abdul Muin. Okey, Kapten boleh memperkenalkan diri dulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya terima kasih buat saudari moderator Cik Hanani yang sudi menjemput saya ke Hello Sintok pada hari ini. Saya kenalkan, saya Kapten Dr. Muhammad Adib Abdul Muin, merupakan pensyarah kanan di Islamic Business School UUM dan juga pengetua Inasis Yayasan Al-Bukhari dan Bank Muamalat. Saya juga merupakan penolong ketua cawangan latih di Palapes UUM. So itulah sedikit tentang saya. Okey, maknanya topik kita akan menarik pada hari ini iaitu tentang Palapes di mana baru-baru ini ada satu acara ataupun majlis pentauliahan Palapes pada 9 September, betul? Betul. Okey. Jadi untuk pelajar-pelajar baharu semester hadapan pada bulan 10 nanti kita akan memberi peluang kepada mereka untuk menyertai dan mengetahui apakah itu Palapes. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Palapes? Palapes adalah satu singkatan daripada pasukan latihan pegawai simpanan ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai ROTU, Reserve Officer Training Unit. Yang mana ia melibatkan dua kementerian iaitu kementerian yang pertama, Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Yang mana kerjasama dua kementerian ini nak memastikan universiti awam terutamanya ada penglibatan kokurikulum untuk pendedahan dan peluang kepada mahasiswa-mahasiswi yang ingin menceburi bidang ketenteraan. So dalam konteks Palapes ini kita nak memastikan mahasiswa yang menceburi ini menjadi benteng pertahanan kedua negara dan kita nak melahirkan mahasiswa yang betul-betul berdisiplin, mempunyai keterampilan diri, mempunyai pelbagai kemahiran-kemahiran yang akan diterapkan sepanjang 3 tahun mereka ini berada dalam sistem Palapes itu sendiri. Dan di Palapes UUM terutamanya kita begitu unik kerana kita antara satu universiti awam yang ada ketiga-tiga unit iaitu Palapes Udara, Palapes Darat dan juga Palapes Laut. So menarik. Sangat menariklah sekiranya pelajar-pelajar baru yang ingin masuk ke UUM ini untuk mengambil inisiatif untuk memastikan diri dia berada di tahap yang terbaik dan berada di tahap yang mampu memberikan input yang terbaik buat diri dia. Palapes adalah tempat dia. Sangat-sangat. Maknanya memang lebih kuranglah dengan para juri yang ingin masuk ke tentera di luar lah. Betul. Okey. Seterusnya apakah Palapes ini mempunyai di setiap universiti awam ataupun hanya universiti tertentu sahaja? Okey, baik. Untuk sekarang ni kesemua 20 universiti awam semuanya dah ada Palapes. Dan ada Palapes yang menawarkan satu perkhidmatan saja. Sebagai contoh di Unimap Palapes Darat saja. Kita UUM kita tawarkan ketiga-tiga perkhidmatan. Laut, darat dan juga udara. So maknanya mahasiswa boleh pilih lah antara ketiga-tiga tu. Mereka nak naik kapal terbang, nak jadi pilot, jet fighter, dia apply Palapes Udara. Kalau dia berminat lah. Kalau dia nak mendalami tentang ketenteraan darat, masuk darat. Kalau dia minat nak berenang naik kapal, Navy adalah dia punya saluran dia lah. Kira untunglah UUM ni ada ketiga-tiga ni lah tentera. Antara universiti yang mempunyai ketiga-tiga servis. Jadi baru-baru ini Universiti Utara Malaysia sendiri jadi tuan rumah untuk majlis pentauliahan. Jadi boleh tak cerita sikit tentang majlis pentauliahan baru-baru ini? Okey, baik. Semua sedia maklum 9 September adalah satu tarikh yang bersejarah di UUM kerana kita sekali lagi diberi ruang dan peluang untuk menjadi tuan rumah kali kelima. Dan saya secara langsung 3 minggu ni terlibatlah, yang mana saya berada di Padang Kawat.
So apabila kita menceritakan tentang istiadat pentaulihan diraja Palapis Universiti Awam, yang mana pegawai kadet di tahun yang ketiga melepasi ketiga-tiga asas tahun 1, tahun 2, tahun 3 tu, mereka ini akan ditauliahkan sebagai seorang pegawai muda, yang mana rank yang akan diterima adalah lieutenant muda. So sepanjang istiadat pentaulihan, mereka ni 3 minggu hari tu latihan kawat. Siangnya kawat, pagi dan petang, malamnya latihan watikah. Istiadat watikah, penerimaan watikah tauliah yang diberikan oleh Agung. Cumanya pada 9 September hari tu, Raja Muda Kedah yang mewakili Agung kita. Beruntung jugalah Raja Muda Kedah yang bagi tauliah itu ya. Yeah. Okey. Macam Kapten bagi kita tadi, tempoh 3 tahun, maksudnya mahasiswa Palapis ini ada tempoh-tempoh dia tersendiri. Betul. Spesifikkan lagi tempoh untuk mahasiswa berada dalam untuk menjadi Palapis ini. Okey, soalan yang menarik. Maksudnya siapa-siapa mahasiswa yang dah diterima menjadi seorang pegawai kadet Palapis di mana-mana universiti, terutamanya UUM, baik darat, laut, udara, mereka ini akan menjalani 3 fasa. Fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Fasa pertama ni terdiri daripada pelajar semester 1 lah. Dia masuk seawal semester 1, semester 2. Tu tahun 1. Dan tahun kedua, fasa 3 dan fasa 2 yang semester 3 dan semester 4. Dan tahun 3, tahun yang terakhir, semester 5 dan semester ke-6. Setiap tahun ini, mereka akan menjalani latihan secara sambilan yang mana mesti memenuhi 240 jam kredit latihan tempatan, diikuti dengan 15 hari latihan kemah tahunan dan juga 14 hari latihan lanjutan. So basically ada 3, setiap tahun tu ada 3 fasa yang akan mereka lalui sebagai kadet junior, kadet intermediate dan juga kadet senior. So sama 240 jam kredit latihan tempatan, ada 15 hari latihan kemah tahunan dan latihan berterusan selama 2 minggu. Yang mana ketiga-tiga latihan ini, latihan berterusan minimumnya mestilah tidak melebihi 10 jam latihan sehari untuk melayakkan mereka ini menerima catuan makanan dan juga elon harian. Elon ni bila dia aktif, dia datang latihan, dia dapat latihan elon tersebut. Okay. Jadi ketiga-tiga servis di UUM ini terikat dengan jadual latihan yang sama. Tak ada perbezaan sebab dia adalah standard yang sama. Untuk latihan berterusan minimumnya mestilah tidak melebihi 10 jam latihan sehari untuk melayakkan mereka ini menerima catuan makanan dan juga elon harian. Elon maksudnya semua telah tersedia lah untuk mahasiswa yang untuk masuk Palapis ini. Okey, seterusnya macam mahasiswa ni bila dah graduate, mereka akan menjadi simpanan di tentera yang mereka pilih ataupun macam mana? Baik, soalan yang sangat menarik. Biasanya selepas 3 tahun ditauliahkan, saya bagi contoh darat sebab darat Palapis darat ni dia apabila ditauliahkan sebagai lieutenant muda, pegawai muda, mereka ni akan ditempatkan di tempat tinggal mereka ataupun di tempat kerja mereka di mana yang terdekat. Sebab Palapis darat Palapis darat ni dia di bawah Regimen Askar Wataniah. So Regimen Askar Wataniah di setiap negeri di Malaysia ni ada batalion ataupun ada markas dia. Setiap negeri ada 3 batalion. Jadi untunglah. Sebagai contoh di Kedah ni kita ada batalion 513 di Kem Tok Jalal. Dekat KTU. Jadi kalau kata rumahnya di Kedah, selepas ditauliahkan 3 tahun untuk mengaktifkan diri, dia boleh lapor di siri 500, 513 di Kedah ataupun di 504 di Perlis. Dan setiap negeri ada 3 batalion, dia boleh pilih. Katakan dia Sabah, di Sabah pun ada. Siri 500 di Sabah, di Sarawak, di Johor 501, di KL, di Pahang, semua negeri ada. Itu peluang ataupun kelebihan apabila menyertai Palapis darat. Kalau Palapis udara dan juga Palapis laut, dia terhad. Sebab Palapis laut ni pasukan simpanan mereka ni melalui markas HQ mungkin bilangan untuk aktif selepas ditauliahkan itu mungkin tidak ramai, begitu ramai jika nak dibandingkan dengan darat. Satu pengetahuan yang
saya sendiri pun nak tahu sebenarnya. Okey, seterusnya saya ada dapat beberapa info daripada Newsseek, iaitu platform Facebook. Tapi saya sendiri tak tahu adakah itu platform yang betul. Jadi saya tolong menanyakan beberapa soalan lah. Okey, antaranya jika mahasiswa dia telah mendaftar kurikulum yang lain tapi dia nak bertukar kepada Palapes ini, bolehkah? Maksudnya ada prosedur dia ke? Maksudnya pelajar ni, mahasiswa ni dia semester 1 dia ambil kurikulum lain. Ya, Tiba-tiba ya. dia berminat nak ambil Palapis. Ya, betul. Dia nak bertukar kepada Palapes. Sebenarnya kalau ikut ke pengambilan, kadet Palapis ni dia ada fasa. Fasa promosi, fasa ujian penilaian kecekasan asas, fasa temuduga, fasa dokumentasi dan sebagainya lah. Yang mana setiap fasa ni dia ada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan oleh markas latihan. Sekiranya pegawai kadet tersebut ataupun mahasiswa yang berminat, dia dah melepasi tarikh tersebut, dia kena apply pada semester 3 ataupun semester 3 ataupun semester 5 di masa akan datang. Maksudnya kalau SEM 1 dia dah ambil kokey lain, tiba-tiba nak ambil Palapis tak boleh. Saya difahamkan tiga-tiga, darat, laut, udara agak sukar lah sebenarnya. Terutamanya darat, terutamanya laut dan juga udara lah, sebab mereka ni very particular dan prosesnya pun cepat. Darat ni mungkin ada certain case yang kita tengok case by case lah yang boleh diterima. Tapi setakat ni saya tengok kalau kes-kes sebelum ni hanya 1-2 kes je lah. Yang mana dia semester 1 dia ambil kokey lain, tiba-tiba nak ambil Palapis tak boleh. Hari ini. Mungkin saya nak ambil sedikit masa sikit, ya. boleh tak? Boleh, nak boleh. promote sikit lah. Boleh promote. Mungkin di akhir saya nak ambil ruang 2 ke 3 minit untuk mempromosikan kepada mahasiswa di luar sana untuk rebutlah peluang untuk menjadi seorang pegawai kadet, kerana terdapat banyak kelebihan selain dapat meningkatkan jati diri, disiplin masa, melatih diri tentang ilmu ketenteraan, ilmu kepimpinan, ilmu ketenteraan tu sendiri, macam mana kita nak baca peta, kita nak kendalikan senjata, cara kita berjalan, cara kita bercakap, everything. Domain-domain kemahiran yang ada di dalam learning outcome tu semuanya boleh dikatakan ada di Palapis. Jadi rugilah mana-mana pelajar yang ataupun mahasiswa yang baru masuk tak mohon dan cuba. Sekurang-kurangnya dah mohon dan cuba. Kalau tak lepas tak apa, tu another story. Betul. Yang penting mohon dulu. Cek kesihatan. Maksudnya kalau kita fit, kita dapat masuk untuk tempoh 3 tahun tu, akan ditauliahkan sebagai seorang pegawai muda. Habis pegawai muda 3 tahun tauliah, kemudian dia akan habiskan degree dia. Katalah dia degree accounting ataupun degree pentadbiran muamalat, Islamic Finance Banking sebagai contoh. Dia ambil 4 tahun tu, kalau dia tak ada peluang pekerjaan di industri sebagai bankers ke, sebagai accountant dan sebagainya, dia boleh ambil peluang untuk aktif sebagai seorang pegawai sukarela di Seri 500. Jadi saya kalau boleh saya nak mengajak mahasiswa yang berminat untuk join supaya cabar diri anda, rebut peluang ni, kerana peluang dia datang sekali je. Betul. Itu saja, terima kasih. Okay.